亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，来赞美我们的主. Selamat sore Ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. 我们来唱一首诗歌，慈爱天父，我心真感激你。Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau kita semua untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk jam pemberitaan firman pada sore hari ini. Berkatilah jam ini menjadi berkat bagi kami, Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore untuk kita sekalian. Sangat bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2023 ini kita masih bisa kembali bertemu di dalam persekutuan secara khusus. Bagi saya bersyukur di tahun ini adalah kali terakhir bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nanti dapat jadwal lagi bulan Maret tahun 2024. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-51. 马太福音24章37节到51节。马太福音24章37节开始。 Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Dimulai bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya ayat 37, lalu juga dibaca di dalam ayat yang sama bersama-sama dengan Limuse di dalam ayat 37. Demikian sampai ayat yang ke-51. 37节先用英文来念，然后接下去中文也是都同样的37节。 Begini kata firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 人子的日子怎样，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。 Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 中文开始39节，一起来念。不知不觉洪水来了，把他们全部冲去，人子降临也要这样。 Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 那时两个人在田里取其一个，撇下一个。 Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 两个女人推磨，取其一个，撇下一个。 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 所以你们要警醒，因为不知道你们的主是那一天来到。 Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人往后反扑。这是你们所知道的。 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。 Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh Tuhan atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? 谁是忠心有见识的仆人，为主人所爱，管理家里的人，按时分粮给他们呢？ Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。 Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 他若仆人心里说，我的主人一来之时， Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan bersama-sama pemabuk-pemabuk. 就动手打他的同伴，又和醉酒的人一同吃喝。 Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. 在想不到的日子，不知道的时候，那仆人的主人要来， Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. 重重的处置他，令他和假冒伪善的人同罪，在那里必有哀哭切齿了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini, minggu terakhir di bulan November, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, atau minggu di mana kita sama-sama menantikan perayaan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 11月最后一个礼拜，就是纪念等候耶稣基督的来到的预备。 Saudara, setiap kali kita memasuki masa-masa Advent dan juga masa raya Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan, tentu saja hati kita dipenuhi oleh sukacita. 我们的心充满欢喜快乐。当我们预备主的降临，当我们迎接主的降生， Hati kita selalu dipenuhi oleh kebahagiaan yang melimpah. 我们的心充满喜乐。 Saudara-saudara, Natal itu selalu mendatangkan kesukaan, kebahagiaan bagi kita. 圣诞总是带来喜乐， Karena Natal sejatinya seperti syair lagu legendaris dari Andy Williams yang mengatakan, is the most
wonderful time of the year. Natal itu adalah waktu yang paling wonderful, waktu yang paling indah di dalam waktu setahun. 威廉说，在一年里面呢，圣诞是最快乐的。 Nah, oleh sebab itulah ketika kita akan memasuki masa raya Advent dan nanti kita akan sama-sama merayakan Natal, selalu mendatangkan kesukaan, sukacita bagi kita. 所以，当我们在等候主耶稣基督降生的时候，以及在圣诞节的时候，我们总是欢喜快乐。 Bahkan kalau mau jujur, saya adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh Natal di dalam hidup saya. 坦白说，圣诞带给我的生命最大的影响力。 Hampir setiap hari di sepanjang tahun, saya bisa mendengarkan lagu-lagu Natal. 差不多在一整年里面，我都可以每天听到圣诞的歌。 Dan itu tentunya bukan sesuatu yang keliru. 当然，这不会错误的。 Mungkin ada di antara kita juga yang sama seperti saya. Di sepanjang tahun kita mendengarkan lagu-lagu Natal. 也许有人也像我一样，在整年里面都常常听圣诞的歌曲。 Nah, saya ingat seorang yang bernama G.I. Packer mengatakan bahwa the spirit of Christmas, semangat Natal, itu harus mendorong kita, harus menggerakkan kita di dalam sepanjang tahun. 很出名的作家 J.I. Packer 他说，圣诞的喜乐应该成为我们整年的每一天的推动。 Nah, jadi itulah setiap kali kita akan memasuki Minggu Advent, masa-masa raya Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan, tentu saja kita bersukacita. 当然，所以在这个等候这个圣诞的来临，以及在圣诞节期间，我们的心中充满欢喜。 Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa setiap kali kita akan memasuki Minggu Advent seperti ini, itu harus membawa kita kepada satu ingatan, harus membawa kita kepada satu kesadaran bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah pernah datang di dalam sejarah melalui peristiwa Natal, Yesus Kristus yang sama akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menghakimi semua orang. 当我们纪念等候耶稣基督的降临，以及在纪念圣诞节的时候，要记得他还要再来。 Nah, oleh sebab itu setiap kali memasuki, bisa di slide-nya mungkin belum bisa, sebentar. Bisa dilihat. Di F5. Oke ya. Oke. Ya. Nah, oleh sebab itu setiap kali mempersiapkan diri untuk memasuki minggu Advent seperti ini, saya selalu diingatkan oleh satu artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama Eugene Klug tentang tokoh reformasi Martin Luther yang berjudul Learning from Luther, How to Preach in Advent and Christmas. Belajar dari Luther bagaimana berkhotbah di dalam masa-masa Advent dan masa-masa Raya Natal. 在等候这个救主来临的这一周里面呢，我常常被一个叫做邮件的一个作者写的文章，就提醒我怎么样在圣诞节的时候写圣诞的信息，讲圣诞的信息。 Nah, satu hal yang membuat saya surprise ketika membaca apa yang ditulis oleh Eugene Klug mengenai khotbah Luther di dalam minggu-minggu Advent. Ketika dia mengatakan khotbah Luther untuk minggu Advent syarat dengan peringatan akan cepat kembalinya Tuhan untuk penghakiman dan perlunya kewaspadaan terus-menerus agar hari itu tidak menimpa orang-orang yang tidak siap. 尤金说，在马丁路德写这个圣诞节的信息的时候，要记得耶稣基督还要降临，耶稣基督还要审判。我们记得这个，我们就不至于被审判。 Jadi kita melihat di dalam khotbah Luther, khususnya di dalam minggu-minggu Advent dan di dalam masa raya Natal, dia begitu menekankan akan kedatangan kembali Yesus Kristus yang kedua kali. 马丁路德在他讲基督当生的时候，他总是不忘记耶稣基督还要再来。 Nah, oleh sebab itu bagi kita hari ini,
ketika kita memasuki Minggu Advent dan kita akan sama-sama merayakan Natal, itu harus selalu membawa kita kepada satu pemikiran, satu perbincangan bahwa Yesus Kristus yang sudah pernah datang di dalam peristiwa Natal juga akan datang kembali yang kedua kali. 在等候圣诞的来临的同时，我们也要记得他的再一次的降临，就是第二次的降临。 Karenanya menjelang Minggu Advent yang pertama di dalam persekutuan wanita kita pada hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk memikirkan satu tema dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada hari ini, yaitu bersiap sedia. 所以今天的题目就是要预备。 Tuhan Yesus di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, khususnya Matius 24 ayat 44, mengingatkan kita akan kebenaran ini. Dia berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 刚才的经文特别注意第44节，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。 Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, itu merupakan satu bagian dari nubuatan Tuhan Yesus mengenai akhir zaman dan kedatangannya kembali yang kedua kali. 今天我们所读的经文只是讲到耶稣基督当时所讲的，他还要再来的这一段。 Kalau kita perhatikan konteksnya, nubuat Yesus ini itu merupakan jawaban atas pertanyaan murid-muridnya di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. 耶稣基督讲他第二次再来的预言，为什么讲这个呢？就跟本章第3节有关系。 Di dalam Matius 24 ayat 3, murid-murid bertanya kepada Yesus demikian, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. 24章第3节，耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临的世界的末了有什么预兆呢？” Saudara menjawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberi jawaban panjang lebar kepada murid-murid. 回答门徒在第3节的问题，耶稣就长篇大论的解释。 Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14, 从14章从24章第14节开始， Tuhan Yesus memberitahu tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai nanti pada akhir zaman. 14节开始，耶稣基督就讲他要再次降临，一直到世界的末了的预兆。 Lalu di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 28, Tuhan Yesus memberitahu tanda-tanda khusus yang menunjukkan pada zaman akhir telah tiba, yaitu terjadinya masa kesengsaraan yang besar. 第15节到25节，耶稣基督就预言到，在他再次降临的时候，有一些的大灾难的预兆。 Lalu di dalam ayat 24 di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, Tuhan Yesus memberitahu tanda-tanda yang menakjubkan yang akan terjadi pada saat Dia datang kembali di dalam kemuliaannya dan di dalam kuasa. 29节到31节，耶稣基督预言到他再次降临的时候，那个荣耀的可畏。 Dan di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 36, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada orang-orang kudus di dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera terjadi setelah masa kesengsaraan besar berakhir. 32节到36节，耶稣就提醒，当那个时候呢，信主耶稣的人要特别的警醒。 Lalu di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 51 yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada orang-orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaatnya akan terjadi pada saat yang tidak diduga-duga. 在最后的一段，耶稣基督提醒他的信徒，在等候的期间呢，他来的时候的
是在一个人想不到的时候，他就来了。 Nah, berhubungan dengan tema kita hari ini, maka pada sore ini kita hanya akan fokus kepada Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-51 yang sudah kita baca tadi. 今天呢，我们的做重点就是在第37节到第51节。 Saudara, bagian ini kalau disederhanakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh komentator Alkitab William Hendrickson, dia mengatakan bahwa bagian ini bicara tentang pentingnya berjaga-jaga mengingat kembalinya anak manusia sebagai hakim dan pemberi upah. William Hendrickson 给我们知道说，这一段经文呢，对于我们信主的人是非常重要的，就教导我们怎样等候他。 Oleh sebab itu, kencangkan sabuk pengaman Anda, siap sedialah, mari kita berangkat. 让我们系好安全带，要出发了。 Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu bersiap sedia di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali yang kedua kalinya? 为什么耶稣基督第二次的再来，我们要预备呢？ Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, 回答这个问题， kita harus mengerti atau harus memahami 3 ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 37 sampai ayat ke-44 yang menggambarkan kedatangannya yang bersifat tiba-tiba. 要回答为什么耶稣基督的来到，我们必须等候，要明白3个比喻。 Nah, mengenai 3 ilustrasi ini, seorang komentator yang bernama James Montgomery Boyce mengatakan, masing-masing dari ilustrasi atau gambaran ini sama-sama menekankan sifat tiba-tiba dan ketidakpastian kedatangan Kristus kembali, tetapi masing-masing ilustrasi itu menambahkan elemen uniknya sendiri-sendiri atau masing-masing. Montgomery 告诉我们说，这3个比喻有一个共同点，就是要警醒。不过每一个比喻有它另外的一个特点。 Nah, kenapa kita harus selalu siap sedia di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? 为什么耶稣基督第二次的再来，我们需要如此的预备呢？ Nah, mari kita lihat satu-satu jawaban. 我们一个一个来看。 Yang pertama, karena ketika Kristus datang kembali yang kedua kali, Dia akan menghukum dan membinasakan orang yang tidak percaya. 第一，他再一次降临的时候，要刑罚一切所有不相信他的人。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 37 sampai 39. 这是在第37到39节所说的。 Saya tidak membacakannya, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing atau bisa mengikutinya dari yang saya sudah tuliskan di screen yang ada di depan kita saat ini. 我们可以看这个荧幕。 Kalau kita memperhatikan ayat 37 sampai 39, 如果我们注意37到39节， di dalam ilustrasi pertama atau gambaran pertama yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menekankan kedatangannya yang kedua yang akan terjadi secara tiba-tiba. 第一个比喻就是讲到耶稣基督第二次再来是突然间的， Sehingga kita harus selalu bersiap sedia untuk mengantisipasi kedatangannya yang kedua. 以至于呢，因为他是突然间来的，所以我们要预备随时随地。 Tuhan Yesus mengilustrasikannya atau menggambarkannya dengan mengatakan bahwa akan terjadi kehancuran bumi oleh air bah seperti zaman Nuh. 耶稣基督第二次再来之前，有洪水要发生，很可怕的。 Saudara, kisah Nuh itu adalah satu contoh yang terkenal, satu contoh yang alami, yang sering dirujuk oleh para nabi di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan penghakiman Allah atas kejahatan. 挪亚当时的洪水就预表了，可以被用来预表以后上帝就要用这样的方式来审判世界。 Penulis Alkitab menggunakan kisah Nuh itu untuk menggambarkan penghakiman Allah atas orang-orang yang tidak percaya. 圣经的作者写这个挪亚的洪水，就是要告诉我们说，上帝怎么样审判那些作恶的人。
Nah, misalnya bisa kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat 9, 比方说以赛亚书54章Yeskiel 14 ayat 14, 以西结14章14节， Ibrani 11 ayat 7, 希伯来11章第7节， 1 Petrus pasal 3 ayat 20, 比前3章20 2 节， Petrus pasal 2 ayat 5. 比后2章5节。 Dan kisah itu juga dirujuk oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 yang kita baca 所 hari ini. 以挪亚的洪水也被耶稣在这个今天的我们的马太福音24章被耶稣引用当时的发生的事情。 Saudara, maksud Tuhan Yesus ketika merujuk kepada kisah ini, ketika dia berbicara tentang kedatangannya kembali yang kedua kali, 当耶稣基督讲到他要再次来的时候呢，他就用挪亚当时的时代洪水的来到，也是突然间的。 dia ingin mengatakan bahwa sama halnya seperti zaman Nuh atau orang-orang pada zaman Nuh yang menikmati kehidupan di dalam dosa sebelum air bah datang secara tiba-tiba dan membinasakan mereka yang tidak siap, demikian juga kelak Kristus akan datang kembali yang kedua kalinya. Dia akan membinasakan para pendosa yang tidak percaya. 耶稣基督说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚经放逐的那日，不知不觉洪水来了。” Jadi sebagaimana halnya orang-orang pada zaman Nuh yang tidak percaya kepada Allah sebelum air bah datang membinasakan mereka. 挪亚时代的人啊，不相信有洪水来到，但是洪水突然间就来到，这个就预表耶稣来的时候也是这样。 Ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak akan percaya pada saat kedatangan kembali Yesus Kristus yang kedua kali. 耶稣基督第二次的再来，同样也有很多人不相信。 Saudara, apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui ilustrasi ini? 耶稣基督借助这个比喻，就是挪亚的洪水这件事情，为什么用这个比喻呢？ Menunjukkan bahwa pandangan atau teologi orang-orang tertentu yang percaya bahwa ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, 因为有些人相信，当福音传遍了世界之后， maka dunia akan menjadi semakin baik. 世界会变得越来越好， Kejahatan akan semakin berkurang. 罪恶会越来越减少。 Sesudah itu, Kristus baru akan datang kembali yang kedua kalinya. 之后呢，耶稣基督才第二次再来。 Nampaknya pandangan yang demikian adalah keliru. 这样的看法是不对的， Tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ilustrasi Nuh yang menggambarkan kedatangannya kembali yang kedua kali. 这个说法是不对的，跟耶稣基督讲的不一样。 Sebaliknya sama seperti waktu zaman Nuh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada kejahatan yang mengerikan, bahkan dalam tanda kutip kemurtatan yang meluas di dalam gereja ketika dia datang kembali yang kedua kali. 耶稣说，当挪亚的日子，人照常吃喝嫁娶作恶，同样在他第二次来之前，世界也充满罪恶。 Saudara, gambaran keadaan manusia pada akhir zaman akan seperti yang digambarkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang 5. 末世的人怎么样呢？就是像保罗在提摩太后书所说的。 Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Alkitab mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. 在提摩太后书第3章说：“你该知道，在末世的时候必有危险的日子来到。” Lalu ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, 因为那个时候人要专顾自己， akan menjadi hamba uang. 贪爱钱财， Mereka akan membual dan menyombongkan diri. 自夸狂傲， Mereka akan menjadi pemfitnah. 谎读，
Mereka akan berontak terhadap orang tua 违背父母， dan tidak tahu berterima kasih. 忘恩负义， Tidak mempedulikan agama, 信不圣洁， tidak tahu mengasihi, 没有爱心， tidak mau berdamai, 不要与人和好， tidak dapat mengekang diri, 不能够自己约束， garang, 心情凶暴， tidak suka yang baik, 不爱良善， suka mengkhianati, 卖主卖友， tidak berpikir panjang, 任意妄为， berlagak tahu, 自以为聪明， lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 爱厌乐不爱上帝， Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, 有金钱的外貌， tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. 却违背了金钱的示意， Jauhilah mereka itu. 这等人你要躲开。 Dan inilah gambaran tentang zaman akhir. Bagaimana manusia akan semakin jahat. 这是保罗所说的，在末世的时候，人是越来越坏， Manusia akan terus melawan Allah. 以致违背上帝， Akan semakin banyak kejahatan. 越多恶事。 Dan itulah yang kita lihat di dalam dunia kita atau di dalam kehidupan kita hari-hari ini. 这就是我们现在所看的。 Di mana kejahatan semakin merajalela. 当这个罪恶越来越横行的时候， Dosa sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan sudah menjadi gaya hidup orang-orang di zaman ini. 罪恶已经成为平常的事，就是人生活的方式。 Orang-orang secara terang-terangan melawan Allah. 人大胆的反抗上帝， Mereka tidak mau percaya kepada Allah. 人不要相信神， Mereka terang-terangan menolak Kristus. 他们大胆的拒绝耶稣基督。 Itulah yang terjadi 这就是我 di 们， tengah-tengah dunia hari ini. 这就是今天你我所看见的。 Nah, karena itu yang satu pertanyaan yang harus menjadi refleksi atau pertanyaan bagi diri kita masing-masing. 这样呢，我们就应该反省自己。 Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan ataukah orang-orang yang akan dibinasakan ketika Kristus kembali datang di dalam kemuliaan dan penghakimannya yang mengerikan. 当耶稣基督第二次在荣耀降临的时候，我们是在被救赎的一群呢，还是在被拒绝的一群呢？ Saudara, pertanyaan ini juga yang saya secara pribadi setiap hari terus saya tanyakan kepada diri saya. 这个问题也是我常常问自己。 Nah, oleh sebab itu sudah sediakah kita untuk kedatangan Kristus kembali yang kedua kali? 为这个缘故，我们是不是预备好，当耶稣基督第二次再来的时候？ Nah, mengapa kita harus siap sedia untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? 为什么要预备他的再次降临呢？ Yang kedua, karena ketika Kristus datang kembali yang kedua kali, Dia akan membawa pemisahan yang radikal antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. 为什么要预备他再次降临的第二个理由？因为他来的时候，要把相信他的跟不相信他的做一个明显的分别。 Nah, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 40 sampai ayat 42. 就是在马太福音24章40到42节。 Saudara, ini mungkin bagian yang paling menakutkan dari perikop ini. 恐怕这是最令人可怕的。 Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 那时两个人在田里，取其一个，撇下一个。 Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. 两个女人推磨，取其一个，撇下一个。 Saudara, melalui ilustrasi ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita 从这件事情呢，耶稣基督要教导我们 tentang perpisahan yang tiba-tiba dan radikal ketika Dia datang kembali yang kedua kali. 需要知道，耶稣第二次再来的时候，相信他的跟不相信他的分别是突然间发生的。
Jadi ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, 所以当 Dia akan membawa satu pemisahan yang radikal. 所以当耶稣第二次再来的时候，他要带来一个很强烈的一个分离。 Tuhan Yesus menggambarkan ada dua orang yang bekerja di ladang yang sama. 有两个人同样在田里做工， Saudara, kita tidak tahu siapa mereka. 我们不知道这两个人是谁， Mungkin mereka adalah rekan kerja, 可能他们是同工， mungkin mereka adalah kakak beradik, 可能是兄弟， mungkin mereka adalah orang tua anak, 可能是孩子跟爸爸妈妈， mungkin mereka teman sepersekutuan, 也许他们是朋友， mungkin mereka teman segereja. 可能是同一个教会的会友， Kita tidak tahu. 我们不知道。 Lalu Tuhan Yesus mengatakan juga ada dua wanita yang bekerja di penggilingan. 耶稣也说有两个女人在推磨， Mungkin juga mereka adalah rekan kerja yang memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat. 可能就是他们是一同做工的，有密切的关系， Atau mungkin mereka juga adalah seorang ibu dan seorang anak. 可能是母女， Mungkin mereka adalah seorang teman akrab. 可能是闺蜜， Atau juga mungkin mereka adalah orang yang bersaudara kandung. 或者是可能是同胞的弟兄姊妹， Nah, kita tidak tahu. 我们不晓得。 Tetapi yang jelas, Alkitab memberi gambaran kepada kita bahwa secara lahiriah tampaknya mereka berada di dalam satu situasi yang identik, bahkan identik di dalam hubungan mereka dengan Kristus. 但是圣经就告诉我们说，这件事情的发生，眼睛可以看见的。 Tetapi ketika Kristus datang kembali yang kedua kalinya, Alkitab mengatakan yang satu akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. 这些常常一起做工的，当耶稣基督第二次再来的，有一个突然间被取去，有一个被撇下。 Saudara, seorang komentator Alkitab bernama Cecil Sherman menolong kita untuk mengerti ilustrasi ini. 相反，帮助我们明白这个比喻。 Dia mengatakan bahwa Kristus akan datang dan penghakiman besar akan memecah umat manusia. 当基督来的时候，大审判要把人分开， Beberapa akan diberkati, 有一些得到祝福， namun yang lain akan dihukum. 其他的要受刑罚。 Gambaran satu akan diambil dan satu akan ditinggalkan 取去一个，撇下一个， adalah cara untuk menggambarkan penghakiman. 这是描写日后的审判。 Jadi pada waktu kedatangan kembali Yesus Kristus yang kedua, 所以当耶稣再降临的时候， Dia akan membawa satu pemisahan yang radikal antara orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. 耶稣基督将带来一个很激烈的分裂，就是信靠他跟不信靠他的人。 Dan poin penting lain ketika Yesus berkata bahwa yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 很重要的，一个被取去，一个要被撇下。 Maksudnya adalah pada akhirnya tidak semua orang akan diselamatkan. 意思是什么呢？到最后，不是所有的人都得救， Ada yang diselamatkan, tetapi banyak juga akan terhilang. 是有的被拯救，有的很多没有蒙救赎。 Saudara, kebenaran ini jelas menghancurkan harapan atau pandangan universalisme yang percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan dan bahwa Allah yang kasih itu tidak mungkin akan mengirimkan orang ke dalam neraka. 有一种学说叫做普世论，普世论就是说每一个人都会得救。耶稣的话不是这样子。 Saudara, pandangan yang demikian jelas bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ilustrasi yang kedua. 普世论所说的跟耶稣所讲的是相反的。耶稣基督说取去一个，撇下一个，不是所有的人，普世的人都得救，不是的。 Bahkan melalui ilustrasi ini Tuhan Yesus hendak mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan hanya karena dekat atau bahkan memiliki hubungan darah dengan orang percaya. 你知道吗？
两个人娶妻一个，撇下一个，表示什么呢？你可能是一家人有血缘的关系，这血缘的关系并不带来都被救赎。Saudara, keselamatan itu bukan atau tidak berhubungan dengan keturunan. 这个娶妻一个，撇下一个，也跟传统没有关系， Tidak berhubungan dengan hubungan darah. 跟血缘没有关系， Tidak berhubungan dengan persahabatan atau pertemanan dengan orang percaya. 跟你认识的教会的朋友有很好的关系也没有关系。 Sebaliknya, keselamatan itu adalah relasi secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 一个人能够蒙救赎、被娶去，那是看你有没有跟耶稣基督建立个别的个人的关系。 Nah, karena itu sering saya katakan 所以我常常说， bahwa kekristenan tidak berbicara sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. 基督教没有问你说你信主多久了， Kekristenan sama sekali tidak berbicara apa kedudukan atau jabatan kita di gereja. 神的救恩也跟你在教会的这份职务有关系。没有关 Apakah 系 kita seorang hamba Tuhan? 你可能是神的仆人， Apakah kita seorang majelis? 你可能是这事， Apakah kita seorang pengurus? 你可能是一个 Apakah kita 教会 seorang aktivis? 或者是很常常服侍主的人， Ataukah kita hanya seorang jemaat biasa? 或者是普通的一个会友， Keselamatan itu tidak berhubungan dengan itu. 跟救恩没有关系。 Keselamatan juga tidak berhubungan dengan seberapa sibuk kita melayani di gereja. 救恩也跟你平常有多少的时间忙碌施工也没有关系。 Keselamatan itu berhubungan dengan relasi atau hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 神的救恩是跟你和主耶稣，我们和主耶稣的关系怎么样，这个才是挺重要的。 Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap? 问题是说，我们预备好了吗？ Bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini? 我们与主耶稣基督现在个人的关系是怎么样？ Saudara, bagi kita yang percaya kepada Kristus, waktu Kristus akan datang kembali yang kedua kali, kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. 假如我们是真正相信主耶稣基督的人，他在降临的时候，我们要和他一同在一起。 Tapi bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, waktu Kristus datang kembali yang kedua kali, mereka akan terpisah dari Kristus untuk selama-lamanya. 但是那些没有和耶稣基督建立个别关系的人呢，当耶稣再来的时候，他要永远与主分离。 Nah, karenanya seorang yang bernama D.E. Carson mengatakan, ketika Kristus datang kembali, pemisahan yang radikal akan terjadi tiba-tiba, mutlak dan tidak dapat diubah. 所以卡森这样说：当耶稣基督来的时候呢，就有很特别、很强烈、很激烈的分开。 Apakah kita sudah siap? 我们预备好了吗？ Alasan yang ketiga, kenapa kita harus selalu siap sedia untuk kedatangan Kristus kembali yang kedua kali. 第三个原因，为什么他再一次降临的时候，我们要做准备？ Karena ketika Kristus datang kembali yang kedua kali, Dia akan datang secara tidak terduga dan akan mengambil apa yang paling berharga dari kita. 因为他的再临是你想不到的，我们想不到的，而且他要把最宝贵的拿去。 Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 43 sampai ayat 44. 43、44这样说。 Kalau kita perhatikan di dalam ilustrasi yang ketiga ini, Tuhan Yesus membandingkan kedatangannya yang kedua dengan kedatangan seorang pencuri di malam hari. 耶稣基督第二次的再临，就好像一个贼要来到， Pesannya jelas. 他的叮咛祝福是很清楚 Jika 的。 kita tahu kapan pencuri itu akan datang, 假如我们知道贼什么时候来到， maka kita pasti akan mencegah. 我们一定防备。
Saudara-saudara, tidak ada seorang pencuri yang akan datang ke rumah kita, akan memberitahu hari apa, jam berapa dia akan datang. 没有一个贼会告诉你他什么时候几点钟要来。 Kalau dia sudah ngomong, nanti jam 12:05, 如果他说12:05， saya mau lewat jendela samping, 我要在旁边的窗户， saya mau ambil TV, mau ambil handphone, mau ambil mobil dari rumah. 我要把你家里面的电视、汽车拿去， Itu pencuri yang bodoh. 那是傻瓜， Tidak ada pencuri yang akan melakukan itu. 没有这样的贼。 Tetapi yang menguntungkan seorang pencuri adalah kita tidak tahu kapan atau di mana dia akan menyerang. 但是对贼来说，一个好处就是说，我们不知道他什么时候要来。 Jadi apa yang kita dapatkan dari ilustrasi tentang pencuri ini? 耶稣基督讲这个贼要来这个比喻有什么意义呢？ Ini mengajarkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pada waktu yang paling kita tidak duga dan paling tidak harapkan. 这就是告诉我们说，当耶稣基督来的时候，就好像贼是我们最没有预备的时候，最不喜欢的时候，他就来了。 Nah, oleh sebab itulah kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu siaga, kita harus selalu siap sedia. 为此，我们要时钟警醒。 Tetapi selain menggambarkan kedatangan kembali Kristus di dalam waktu yang paling tidak terduga, 再想到耶稣的降临是在我们最意想不到的时候， ilustrasi pencuri juga mengandung pesan yang lain, yaitu soal nilai. Karena pencuri datang untuk mencuri apa yang paling bernilai, apa yang paling berharga dari kita. 这个比喻也告诉我们说，一个最重要、最有价值的是什么？ Saudara-saudara, tidak ada pencuri yang datang ke rumah kita untuk mengambil hal-hal yang tidak berharga. 贼来的时候不会把那没有价值的东西带去。 Tidak ada pencuri yang datang ke rumah kita yang hanya sekedar mau ambil kaos kaki misalnya. 因为贼来的要不你的袜子， Atau mau ambil selembar tisu, 要拿你的纸巾， atau hanya mau ambil rambut kita yang jatuh di lantai. 或者是掉在地上的头发， Tidak ada pencuri yang demikian. 没有这样的贼。 Tetapi pencuri akan datang untuk mengambil apa yang paling bernilai, apa yang paling berharga dari kita. 但是贼来是要拿最宝贵的东西。 Kalau di situ ada handphone, 如果在那里有手机、 di situ ada TV, 有电视、 di situ ada mobil, 有汽车， bahkan kalau bisa sama rumah-rumahnya dia bawa. 能够的话，把你的房子也 Dia 偷去， pasti akan mengambil yang paling berharga. 他把最宝贵的拿去。 Nah, karena itu tidak heran hampir semua kita menjaga harta milik kita yang paling berharga. 所以我们每个人都把守最宝贵的，是不是？ Karena itu tidak heran kita tidak ceroboh dengan uang kita atau dengan mobil kita atau perhiasan kita atau surat-surat berharga lainnya. 我们不会把最宝贵的东西或者是文件这样的忽略， Kita pasti akan menaruhnya di tempat yang paling aman. 我们一定把它放在最安全的地方。 Oleh sebab itulah kita punya brankas untuk menaruh barang-barang atau harta kita yang paling berharga. 为这个缘故，我们呢很多人可能有这个铁箱， Nah, karena itu kita juga memasang perangkat keamanan atau alarm untuk mencegah pencuri mengambil kendaraan kita, mengambil mobil kita. 所以有的人家里面有一个警钟啊，来的时候。 Oleh sebab itulah juga kita mendepositokan uang kita di bank supaya aman. 所以我们很多人也把钱放在银行里面的是安全的。 Karena itulah juga kita mengasuransikan harta benda kita, bahkan diri kita sendiri yang kita anggap, kita pikir paling berharga. 为此，我们也买保险，身体保险。 Kita melakukan semua itu untuk apa? Untuk berjaga-jaga. 这一切是为什么呢？是为预防。 Nah, jika kita sangat memperhatikan barang-barang kita yang berharga di dalam dunia ini, 假如我们把世上最宝贵的东西保守它， hal-hal yang sebenarnya semuanya akan hilang daripada kita, akan membusuk seiring dengan berjalannya waktu. 当时间过的时候，一切都要消灭的时候， Bukankah kita
harus lebih lagi memperhatikan hal-hal yang bersifat kekal. 世上的东西会不见，我们岂不是应该保守那永恒的呢？ Bukankah seharusnya kita lebih serius di dalam memikirkan keselamatan jiwa kita yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga dari apapun juga? 世上一些的东西都要过去，但是我们岂不应该把永恒的保守它呢？ Nah, bukankah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa? 耶稣在马太福音16章26节说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？” Saudara, tidak ada gunanya kita memiliki dunia ini dan segala isinya tetapi jiwa kita binasa. 拥有世界和里面的一些财宝，你失去了生命，有什么意思？ Nah, oleh sebab itulah yang harus membuat kita selalu siap sedia. 为这个缘故，我们要始终警醒。 Ketika kita menantikan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua. 当我们等候耶稣基督第二次再来的时候， Karena dia akan datang pada waktu yang tidak terduga 因为他要在人最想不到的时候降临， dan akan mengambil apa yang paling berharga dari kita. 他要从我们拿去最宝贵的 Nah, bersiap, sedia. 预备。 Inilah 3 alasannya mengapa kita harus selalu siap sedia di dalam menantikan kedatangan kembali Kristus yang kedua 预备耶 kalinya. 稣，预备耶稣第二次再临，就是基于这个3个原因。 Yang pertama karena Kristus datang kembali yang kedua kali, dia akan menghukum dan membinasakan orang yang tidak 第 percaya. 一，他降临的时候要审判一切的罪恶，一切拒绝他的人。 Yang kedua karena ketika Kristus datang kembali yang kedua, dia akan membawa pemisahan yang radikal antara orang percaya dan yang tidak percaya. 第二，他再次降临的时候，要把相信他跟不相信他的人做一个很激烈的、很明显的一个分开。 Dan yang ketiga, karena ketika Kristus datang kembali kedua kali, dia akan datang secara tidak terduga dan akan mengambil yang paling berharga. 第三，就在人想不到的时候，他要把人最宝贵的东西拿去。 Nah, James Montgomery Boyce dengan cermat menyimpulkan bagian ini dengan berkata, Boyce 这样说， gambaran banjir Nuh mengingatkan kita bahwa banyak orang yang akan hilang. 挪亚的事迹告诉我们说，将来有很多很多的人要消灭。 Gambaran 2 orang yang bekerja di ladang dan 2 wanita yang menggiling di penggilingan yang akan dipisahkan ketika Kristus datang kembali menunjukkan pemisahan yang radikal dan mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan hanya karena mengenal atau dekat dengan orang percaya. 在田里面工作的人，一个被拿去，一个被撇下；推磨的女人，一个被拿去，一个被撇下，就告诉我们说，你纵然是闺蜜、亲切的关系、家人的关系，当耶稣再来的时候，看你有没有跟他平时建立个人的关系，不然的话，怎么样亲密，还是要被分开。 Gambaran pencuri mengingatkan kita bahwa jiwa kita berharga dan bahwa kita harus siap dengan bijaksana. 贼的来到，就告诉我们说，我们要随时预备好。谢谢沙牧师今天给我们所传讲的信息，提醒我们在庆祝圣诞节耶稣降临的日子，我们也不要忘记，耶稣基督不但曾经来到过这个世界，为我们钉死在十字架上，他应许我们说有一天他还要再来。他第二次再降临的时候是要行审判，把属他的人跟不属他的人强烈的分开。有2个人在田里面工作，一个被取去，一个被撇下。这2个人的关系可能是很好，关系好，可能有血缘的关系，可能是闺蜜。但是当耶稣基督来的时候，他只有把最宝贵的属于他的，与他有建立个别关系的人解去，把不属他的人撇下。为这个缘故，让我们不但是信靠主，而且要坚守我们的信仰，
终于所托. Saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Pendeta Sapret yang sudah membawakan firman Tuhan, mengingatkan kami pada waktu kami menyiapkan hati untuk menyambut, memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga harus selalu ingat, Yesus bukan saja datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib buat kami, dia sudah bangkit dan dia berjanji satu hari dia akan datang pada kali yang kedua. Pada waktu itu dia akan berstatus sebagai seorang hakim besar, dia akan menghakimi dosa-dosa manusia, dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepada dia, menjemput milik kesayangannya. Ada 2 orang di ladang yang bekerja, yang menjadi miliknya dia angkat, yang bukan menjadi miliknya, yang tidak menjalin hubungan pribadi dengan dia akan ditinggalkan. 2 orang yang bekerja, satu diangkat, satu yang ditinggalkan. Mungkin 2 orang ini adalah saudara, famili, keluarga, atau mungkin sahabat karib. Tetapi kedatangan Yesus akan membuat satu perbedaan. Milik dia diangkat, yang bukan milik dia akan ditinggalkan di dalam dunia. Oleh sebab itu kita bukan saja percaya kepada Tuhan, kita harus teguh di dalam iman dan kepercayaan kita, dan juga harus setia kepada apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kita nyanyi satu puji-pujian, setia, setia. 我们唱一首诗歌，终于所托。现在此战至情的苦
Ku